Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Walaupun kehidupan kita tidak sebagaimana sebelum-sebelum ini, tetapi tetap kita perlu memanjatkan rasa syukur. Dan setiap apa musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pun tetap mengandungi rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab sedemikian, tidak boleh tidak kita akan tetap terus dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas apa sekalipun yang kita dapati dalam kehidupan kita. Yang tidak baik itu pada kita, tetapi hakikatnya tetap ia mengandungi rahmat dan kasih sayang, kebaikan besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insya-Allah. Lebih-lebih lagi kita bersyukur sangat-sangat kita dapat melepasi Ramadan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kesempatan kita bersama dengan Ramadan pada tahun ini membawa impak yang besar. Allah berikan kebaikan yang besar, bukan hanya sekadar pahala, bukan hanya sekadar kebaikan-kebaikan di sebalik daripada ibadah tadi, tetapi membawa pembentukan kepribadian dan lebih-lebih lagi membawa ataupun menjana kebaikan besar dalam kehidupan kita di dunia, dan lebih-lebih lagi kehidupan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan, pada hari ini saya nak berkongsi satu tajuk yang memang sudah sinonim dan makruf di kalangan kita, tetapi perlu diperingatkan dan perlu kita perhalusi lagi tentang perkara tersebut, iaitu ikhlas. Saya datangkan dua firman Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan kita, dan sama-sama kita akan bahas sedikit sebanyak masa yang ada ini untuk sama-sama kita menambah baikkan lagi langkah kita ataupun kerja buat kita dalam pelaksanaan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Bayyinah ayat kelima, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang bermaksud, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan menunaikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi di dalam suratul Kahfi ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini ayat yang terakhir dalam suratul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti mana kamu.
yang diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Rabb yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amalan yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita supaya kita melaksanakan setiap ibadah, terutamanya dan amnya dalam kehidupan seharian kita ini lillahi ta'ala, semata-mata tujuan hadafnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelum ni saya tak sebut tuan-tuan, tetapi saya sendiri sebelum ni saya memahami konsep ikhlas ni dalam satu aspek, iaitu perkiraan ibadah tadi. Yang pertama, ibadah tadi diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena ikhlas untuk mengharapkan supaya ibadah kita ini benar-benar kerana Allah. Yang keduanya, kita melaksanakan ibadah dengan keikhlasan tadi bertujuan supaya Allah berikan kebaikan, Allah berikan pahala. Ini dua perkara besar. Bila tika mana kita bicarakan tentang keikhlasan, maka perkara pertama yang kita harapkan dengan kita ikhlas melaksanakan ibadah tadi, Allah SWT terima. Allah SWT terima ibadah kita tadi, Allah Ta'ala terima amalan kita tadi, Allah SWT terima kerja buat kita tadi. Yang keduanya, kita mengharapkan supaya Allah berikan pahala. Ini dua benda yang senantiasa seringkali dihubung kait dengan pembahasan keikhlasan. Tetapi dalam konsep kehidupan yang kita lalui akhir-akhir ini, lebih-lebih lagi dikaitkan dengan situasi keadaan akhir zaman, dengan kemunculan fitnah-fitnah Dajjal, yang mana tidak ada seorang ulama pun khilaf dalam menyatakan apa yang kita lalui pada hari ini adalah tanda-tanda fitnah-fitnah yang berhubung kait sangat dengan kedatangan Dajjal, kebangkitan Dajjal. Maka ada sebahagian ulama yang mengaitkan ataupun membangkitkan tentang isu keikhlasan. Bukan hanya sekadar kita melihat ikhlas itu dalam bentuk penerimaan Allah Subhanahu Taala, bukan hanya sekadar kita melihat keikhlasan itu dalam bentuk pahala dan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Bahkan dalam situasi saat ini sangat-sangat penting kepada kita untuk menjaga, memelihara, mendatangkan benar-benar keikhlasan kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya sekadar ibadah, bukan hanya sekadar amalan soleh, bahkan setiap perihal kehidupan kita ini benar-benar lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana ulama benar-benar membangkitkan isu keikhlasan ini, kerana mereka yang tidak ikhlas semata-mata kerana Allah, baik sama ada ibadah khususi, baik ibadah umumi, bahkan perihal kehidupannya yang dilakukan, yang dilalui, dilaksanakan tadi dalam keadaan ketidakikhlasan. Walaupun mungkin nampak amalan tadi amalan baik, walaupun nampak pekerjaan tadi pekerjaan yang baik, walaupun nampak tindakan tadi tindakan yang baik, tetapi ada terselit sesuatu perkara yang berhubung kait dengan riak. Ikhlas lawannya riak. Ikhlas ialah setiap amalan yang dibuat kerana hanya semata-mata Allah. Riak ialah amalan yang dibuat bukan kerana Allah, kerana orang lain, kerana selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana makhluk, kerana manusia. Maka ketika itu ketidakikhlasan ataupun dalam erti kata riak tadi boleh membuka ruang kepada seseorang itu sehingga membuatkan dia boleh menerima fitnah Dajjal. Dia boleh menerima Dajjal, dia boleh menjadi pengikut Dajjal, na'udzubillah min zalik. Maka oleh itu tuan-tuan, saya mengajak terutama dari saya sendiri dan kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita memperbaiki niat kita, memperbaiki hadaf kita, memperbaiki tujuan kita. Apa sekalipun yang kita lakukan, baik sama ada seringan-ringan perkara, seringan-ringan perbuatan, contohnya seperti makan, minum, kita cuba didik. Kita nak makan kerana Allah, kita nak minum kerana Allah, kita nak berjalan kerana Allah, kita nak keluar kerana Allah, kita beli barang kerana Allah. Ini benda-benda yang kecil kita nampak, tetapi kita mula mendidik diri kita supaya kita laksanakan sesuatu itu benar-benar kerana Allah. Apatah lagi perkara yang lebih besar, ibadah kita, baik sama ada solat,
puasa, zakat, sedekah, infak, semua sekali amalan-amalan soleh, semuanya itu buatlah kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana mencari redha Allah, kerana mengharapkan redha Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan cinta daripada Allah, mengharapkan pemeliharaan daripada Allah, mengharapkan suka Allah, mengharapkan kegembiraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ditakuti, takut-takut jika ada terselit permasalahan ketidakikhlasan dalam diri kita dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan tadi, mungkin nampak pada lahiriah ianya baik, tapi hakikatnya disebabkan ketidakikhlasan tadi membuatkan terbuka pintu-pintu golongan-golongan yang boleh mengikut ataupun golongan-golongan pengikut-pengikut Dajjal, na'udzubillah min zalik. Kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya kita harapkan Allah berikan taufik, berikan hidayah, berikan inayah, berikan bimbingan, berikan pimpinan. Kemudian kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala pelihara kita, Allah Taala pelihara keluarga kita, anak keturunan kita, jiran kita, sahabat andai kita, kerabat kita, semuanya daripada fitnah Dajjal. Sangat-sangat ditakuti. Mungkin pada hari ni kita tak rasa, kita tak nampak, tetapi besok, lusa, yang mana kita tak ketahui, kemungkinan kita termasuk golongan yang bertemu dengan Dajjal, ditakuti, takut kita termasuk golongan yang membenarkan Dajjal, golongan yang mengikut Dajjal, golongan yang mempersetujui apa yang dibawa oleh Dajjal. Na'udzubillah min zalik. Dan kita mengharapkan semoga Allah SWT senantiasa bimbing kita, berikan keikhlasan, niat yang benar-benar hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar ni dulu tuan-tuan, yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Semoga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat daripada segala fitnah dunia, fitnah akhirat. Selamat daripada fitnah Dajjal, selamat daripada segala fitnah-fitnah yang boleh merosakkan diri kita, hubungan kita dengan Allah, kehidupan kita di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan kita bersama dengan Allah, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.